InsyaAllah, hari ini kita akan lihat tajuk bidang akidah tingkatan 4 iaitu Allah Maha Perkasa atau Al-Jabbar. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 71. Di akhir tajuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid sepatutnya boleh yang pertama, menyatakan maksud Al-Jabbar. Yang kedua, menyatakan dalil nakli mengenai Al-Jabbar. Dan yang ketiga, merumuskan kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Mutlak di sini bermaksud kuasa Allah dan kuasa manusia adalah berbeza. Sebab apa? Kuasa manusia adalah terbatas dan kuasa Allah adalah tidak terbatas. Allah bersifat Al-Jabbar dapat dibuktikan melalui surah Al-Hasyr ayat 23 yang bermaksud, Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Kefahaman mengenai Al-Jabbar. Yang pertama, Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah menjelaskan bahawa pada hari kiamat, Allah memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang bermaksud, Akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang menyombong di dunia dahulu? Riwayat Ibnu Majah. Di sini kita dapat lihat kekuasaan manusia adalah terbatas. Terbatas di sini di mana di atas muka bumi sahaja. Tetapi kekuasaan Allah sehingga hari akhirat tidak terbatas. Yang kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Ini dapat dibuktikan melalui firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 23 yang bermaksud, Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan merekalah yang akan ditanya kelak. Setiap apa yang Allah lakukan mempunyai hikmah yang tersembunyi. Kita lihat pada kejadian manusia itu sendiri. Manusia ada yang berbagai-bagai bangsa. Ada yang berwarna-warni. Contoh, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat. Seterusnya, ada berbagai-bagai keadaan manusia itu sendiri. Sama ada miskin atau kaya. Apa hikmah di sebalik kejadian Allah ini? Ini adalah untuk manusia saling berkenalan antara satu sama lain, supaya manusia boleh saling bantu-membantu, ataupun merupakan ujian kepada manusia sama ada dia akan menggunakan nikmat yang Allah bagi ke jalan yang benar ataupun menggunakan nikmat yang Allah beri untuk diri sendiri. Manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahanam. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, syurga dan neraka berdialog. Syurga berkata, akan masuk ke dalamku orang yang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang yang bengis dan sombong. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau
siksaanku, aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah berfirman pula kepada syurga, engkaulah rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Riwayat Al-Tirmizi. Di sini kita dapat lihat bahawa Allah telah menjanjikan syurga kepada orang yang melakukan kebaikan di atas muka bumi dan neraka kepada orang yang melakukan kejahatan di atas muka bumi. Oleh itu, manusia wajiblah bersifat merendah diri kerana apa yang ada pada manusia di atas muka bumi ini boleh ditarik oleh Allah pada bila-bila masa. Baiklah, sekarang mari kita lihat bentuk soalan yang selalunya dikemukakan untuk tajuk Al-Jabar. Baiklah, yang pertama. Kita baca sama-sama. Islam melarang umatnya bersikap sombong, riak dan takbur dalam kehidupan. Bagaimanakah anda dapat menjauhi sikap tersebut? Kaitkan dengan keimanan terhadap sifat Al-Jabar Allah. Ini kalau kita faham, ini adalah rangsangan yang diberikan oleh soalan. Apa yang ditanya oleh soalan? Bagaimana? Kalau bagaimana, kita tahu soalan ni nakkan kita bagi cara apa? Cara untuk menjauhi sikap riak, takbur, sombong dalam kehidupan. Jadi kita lihat contoh jawapan untuk soalan bagaimana. Yang pertama, kita tahu soalan kebat mesti mempunyai isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Kita lihat. Yang pertama, meyakini bahawa Allah yang Maha Berkuasa memiliki seluruh alam. Seluruh alam ini adalah isi. Jadi dah dapat satu markah. Kita nak tambah huraian. Kita gunakan kata hubung supaya. Kata hubung ada berapa? Saya rasa ini semua pun cikgu-cikgu dah bagi tahu kat sekolah ya. Kata hubung kita boleh guna daripada perkataan kabus. K apa? Kerana, A agar, B bagi, U untuk dan S supaya. Jadi dalam jawapan ini kita gunakan supaya. Supaya kita merasa kerdil dan lemah bahawasanya Allah yang memiliki semuanya. Semuanya di sini bermaksud alam ini. Jadi jawapan ini diterima sebagai huraian. Ini kerana. Perkataan ini kerana ini menunjukkan ia adalah huraian lengkap. Manusia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Betul. 3 markah pelajar ini dah dapat. Oleh itu, kita dah tahu, kita dah biasa buat. Kalau kesimpulan, kita kena mulakan dengan oleh itu kita hendaklah. Oleh itu kita hendaklah beriman dengan sifat Al-Jabar agar kehidupan diberkati oleh Allah. Jadi pelajar ini mendapat 4/4 untuk soalan ataupun jawapan kebat. Senang sahaja kan? Jadi diharapkan apa yang kita belajar hari ini, murid-murid dapat mengaplikasikannya di dalam kelas ataupun di dalam kehidupan. InsyaAllah. Semoga berjaya. Terima kasih.